أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita bertemu kali ini dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib bagi pembaca Al-Quran. Sebelum kita meneruskan dengan sesi perbincangan kita pada kali ini, saya ingin mengajak sidang penonton untuk menekan butang subscribe YouTube channel TV MEMBS, serta boleh follow Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah dan juga Instagram Masjid MEMBS.kt. Di sana kita sediakan pelbagai pengisian yang bermanfaat, termasuklah perbicaraan kitab yang akan kita sambung perbicaraannya pada kali ini, iaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Hadirin mukminin sekalian, sebelum kita meneruskan kepada perbincangan pada fasal kali ini, kita telah pun bicarakan pada siri yang lepas apakah galakan, suruhan, anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga hafazan Al-Quran daripada masalah lupa. Cuma saya ingin menyambung sedikit perbahasan pada siri yang lepas berkaitan dengan masalah lupa apabila kita menghafaz ataupun menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sekalipun kita ini mungkin hanya menghafal 1-2 surah-surah pilihan dalam Al-Quran, apabila kita menghadapi masalah lupa terhadap hafazan Al-Quran itu, maka secara adabnya, kata para ulama, kita hendaklah menyebut bukan kita yang lupa akan ayat Al-Quran, tetapi kita dilupakan. Kerana Al-Quran ini merupakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maka menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk sama ada menentukan seseorang hamba itu ingat ataupun lupa terhadap kalamnya. Maka secara adabnya eloklah kita mengatakan apabila kita lupa akan ayat-ayat tertentu, maka kita sebenarnya dilupakan. Kerana kata ulama, apabila kita sebut kita lupa, seolah-olahnya kita sengaja melupakan ayat Al-Quran, sedangkan seseorang itu apabila sekali ia telah menghafal Al-Quran ataupun menghafal ayat-ayat Al-Quran tertentu, maka tidaklah boleh ia melupakan ayat tersebut dan kena selalu mengulang ayat Al-Quran berkenaan supaya tidak luput daripada ingatan. Itu antara perbahasan pada perbicaraan yang lepas. Maka pada hari ini kita ingin menyambung semula fasal yang berikutnya, iaitu yang diberikan tajuk tertidur ketika membaca beberapa ayat Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan fasal ini untuk memberikan motivasi, untuk memberikan semangat kepada kita untuk sentiasa beramal dengan bacaan Al-Quran. Kerana apabila seseorang itu sentiasa berada dalam kelazatan membaca ayat Al-Quran dan dia membaca ayat Al-Quran sehingga dia tertidur pada hari itu, maka di sana terdapat satu ganjaran dan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertidur ketika membaca Al-Quran pada waktu malam ataupun apa sahaja wirid atau zikir yang dibacanya, kemudian dia membacanya semula setelah ia bangun di antara salat subuh dan juga salat zuhur, maka dia dianggap orang yang membaca Al-Quran pada keseluruhan malam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Subhanallah. Ini merupakan takrir, ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan bagi sesiapa yang dia dalam kelazatan, dia asyik membaca Al-Quran sehingga dia tertidur pada malam itu, kemudian dia bangun dan dia menyambung semula bacaannya itu, maka dia dianggap dia telah pun membaca Al-Quran pada keseluruhan malam.
Sedangkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahawa siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka setiap satu huruf itu digandakan 10. Dan kata Nabi SAW, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Membaca alif lam mim sahaja 30 ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ganjaran pahala itu digandakan sepanjang malam. Ini kelebihan bagi orang yang sentiasa asyik membaca Al-Quran sehingga dia tertidur dalam bacaan Al-Qurannya. Diriwayatkan juga daripada Sulaiman bin Yasar, Abu Usaid radhiyallahu anhu mengatakan, semalam saya tertidur ketika membaca beberapa ayat Al-Quran dan juga zikir sehingga waktu subuh menjelang. Ketika hari sudah pagi, saya mengulang kembali bacaan itu dan bacaan yang saya baca adalah surah Al-Baqarah dan saya melihat dalam mimpiku seakan-akan seekor lembu menandukku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya. Seorang sahabat, dia menyatakan bahawa dia membaca Al-Quran dan dia berwirid dan dia berzikir sehingga dia tertidur. Dan kemudian apabila menjelang subuh dia bangun dan dia sambung semula bacaan. Dan bacaan yang dibacanya adalah surah Al-Baqarah. Maka dalam mimpinya Al-Quran, apa yang dibacanya itu kerana terlalu cinta dan menikmati kelazatan bacaan Al-Quran itu sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpi. Inilah yang diriwayatkan dalam sejarah bagaimana para salafus salih mereka sentiasa merasakan lazat dalam beribadah. Halawatul ibadah, mereka merasakan kemanisan dalam ibadah sehingga kan seolah-olah tidak mahu berpisah dengan ibadat yang mereka tunaikan. Apatah lagi membaca Al-Quran juga termasuk dalam kalangan zikir. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan zikir dalam Al-Quran, sebahagian mufassirin menafsirkan perkataan zikir itu sebagai membaca Al-Quran. Kata Allah Ta'ala umpamanya dalam surah Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kata Allah Ta'ala, dan sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka buat dirinya kehidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan tafsir terhadap kalimah waman a'rada an dhikri, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, iaitu yang berpaling daripada membaca Al-Quran, kitab Allah, berpaling daripada beramal dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran, maka dalam ayat berkenaan فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka dia akan menjadikan dirinya dalam keadaan sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan pada hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan buta. Wa'iyadhu billah. Ini merupakan contoh ayat Al-Quran. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan tentang zikir, tentang mengingatinya dalam Al-Quran, sebahagian mufassirin menafsirkan perkataan zikir itu sebagai sebenarnya membaca Al-Quran. Ingat akan Allah Ta'ala dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Kerana apabila kita membaca Al-Quran, kita sedang mengulang-ulang surat cinta kalam Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat baginda. Inilah bagaimana contoh, sebagaimana fasal yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini, kelebihan bagi orang yang sentiasa asyik dengan bacaan Al-Quran sehingga dia tertidur. Dan bila dia bangkit semula, dia menyambung kembali bacaannya seumpamanya seperti mana yang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sebentar tadi, seolah-olah dia membaca Al-Quran pada keseluruhan malam. Mudah-mudahan kita dapat beramal walaupun tidak berterusan dalam kehidupan kita, paling-paling tidak kita dapat beramal supaya meletakkan dalam diri kita Al-Quran adalah yang paling utama dalam hierarki kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, yang akan kita bicarakan
pada bab yang seterusnya, iaitu adab-adab utama sebelum kita membaca Al-Quran. Sehingga kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.